Nabi tak pernah memandai dalam kehidupan ni. Sekali kita akan buat aktiviti sikit. Nak tengok bukan senang nak taat ni. Saya minta maaf tuan-tuan, taat ni benda sangat susah. Saya sendiri, kita suka orang taat kita kan, tapi kita susah nak taat. Dan sebenarnya kunci bahagia dalam kehidupan dunia ada pada taat. Ketaatan kepada Allah dan Rasul 100% itu menghadirkan kesempurnaan kebahagiaan dalam kehidupan. Kita jangan tanya kenapa anak isteri kita tak dengar cakap kita. Kita jangan tanya kenapa pekerja kita pun kadang-kadang hilang ketaatan daripada kita. Hakikat penempuan ketaatan kita kepada Allah akan menghadirkan ketaatan manusia pada kita. Sebab tu bila Fudail bin Iyad dia balik rumah, isteri tak dengar cakap, anak lawan apa yang dia buat. Dia kata, aku tak salahkan isteri dan anak aku. Aku akan berwudu, aku akan tunaikan 2 rakaat salat taubat, dan aku akan bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Setiap kali lepas aku bertaubat, kata Fudail bin Iyad, isteri, anakku dengar cakap. Kunci dia kat situ. Balikkan hati pada taat, balikkan hati pada istighfar. Ketika tu Allah Ta'ala akan tarik hati manusia untuk terus menghadirkan ketaatan. Bukan manusia. Kerana ketaatan para Nabi kepada Allah, seluruh dunia mentaati para Nabi. Ibrahim AS dicampak dalam api. Sepatutnya sifat api membakar, betul tak? Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk sejahtera pada Ibrahim. Api tu sifat. Bukan kepada makhluk lain, sifat api masih sama. Kerana bila diikat Nabi Ibrahim dengan tali, tali itu terbakar. Tapi satu bulu pada badan Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Kerana sifat kebakaran tadi hanya kena kepada makhluk lain selain Nabi Allah Ibrahim. Kerana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah sepenuhnya, seluruh makhluk tunduk dan taat kepada dia. Begitulah ketika Yasir, keluarga dia diseksa, dipukul, dicemeti, disusahkan oleh Abu Jahal. Sumayyah binti Khayyat, wanita pertama syahid dalam Islam. Suami dia Yasir, lelaki pertama yang telah dibunuh bersama isteri dia Sumayyah. Tapi masa tu Ammar belum lagi dibunuh. Sayyidina Ammar telah dibaringkan di atas api, disalai. Kita kalau salai tu jadi pisang kita, pisang salai. Tapi Sayyidina Ammar tak kala disalai panas. Abu Bakar Siddiq kata, seandainya lah kalian dulu satu orang hamba, pasti aku dah beli kalian dan merdekakan kalian. Tapi malangnya mereka ni bukan hamba. Keluarga Yasir bukanlah keluarga hamba, tetapi mereka ialah keluarga yang berkhidmat pada Abu Jahal. Kerana itulah Abu Bakar Siddiq tak boleh buat apa. Nabi tengok Ammar kena salai, Nabi pergi dekat kepala Ammar, pegang kepala Ammar. Nabi baca ayat yang dibacakan tadi kepada Nabi Ibrahim AS. Ya naru kuni bardan wa salaman ala al-ammar kama kunti salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk sejahteralah kepada Ammar seperti mana kamu sejuk sejahtera kepada Ibrahim. Kata Sayyidina Ammar, Nabi baca je doa tu pada aku tak rasa panas lagi ketika mana disalai atas bara api. Ketaatan makhluk kepada dia kerana dia memiliki ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci. Sebab tu nasihat Nabi pada para sahabat, bila sahabat ada masalah, bila sahabat diuji, Nabi SAW tak tengok ujian tu. Nabi akan terus balikkan ujian tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Hurairah pernah duduk tanam pokok. Tanam pokok ni satu benda yang bagus. Saya balik rumah tadi, jiran sebelah dah cabut tunggul depan rumah saya. Dah cabut dua tunggul, ada satu pokok besar depan rumah saya tu. Pokok tu bunga dia warna purple. Kalau angin tiup, dia akan masuk rumah anti India dekat sebelah. Anti tu sampai saya baru pindah, saya tak tahu cerita. Apalah dia tak senyum-senyum dengan saya. Saya heran, kita senyum tak balas, kita senyum tak balas. Rupanya kes bunga tu duk masuk dalam rumah dia. Dia kalau pertandingan kebersihan peringkat Sungai Boya, saya ingat anti ni akan menang. Sebab rumah dia, Masya Allah, depan rumah dia sentiasa dia menyapu. Kalau dia tak menyapu, anak dia menyapu. Kalau anak dia tak menyapu, adik kecil menyapu. Bersih rumah Masjid India. Tapi bila saya pindah, saya tak tahu cerita. Rupa-rupanya bunga tadi punya pasal, dia tak senyum. Terus saya telefon, tebang pokok tu.
Bila tebang tinggal tunggul. Bila tinggal tunggul. Jadi semalam saya balik semalam program kat Cameron pagi tadi sampai lepas kuliah subuh sampai jiran saya kata, "Ustaz, saya cabut semua ustaz punya tunggul ini, saya settlekan semua. Dan saya nak simen sekali dengan ustaz punya tanah depan tu boleh?" "Weh, dah. Saya kata, tak mau. Abang simen abang punya tempat, saya nak tinggal tanah sebab saya nak nanam sikit." Sebab pada kita menanam ni satu benda yang baik. Saya tanam pokok depan rumah, pokok cherry Barbados. Tuan-tuan tahu cherry Barbados? Saya beli tu dia hampir berbuah. Waktu saya tanam depan rumah, alhamdulillah keluar buah. Itulah kali pertama dan terakhir sampai hari ni tak keluar buah dah. Dia ilmu penanaman tu tak ada. Dia main redah ya. Asal ada benda boleh siram, baja tak bubuh, dengan harapan insya-Allah. Ikhtiar tak ada, patut harap. Dan ini kebiasaan. Nabi tengok Sayyidina Abu Hurairah tengah tanam pokok. Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, inginkah aku khabarkan kepada kamu satu perkara yang lebih bermanfaat daripada tanam pokok? Abu Hurairah pusing kat Nabi, ya Rasulullah, apa benda yang lebih manfaat pada tanam pokok? Nabi beritahu, wahai Abu Hurairah, ucapkanlah kamu mana-mana daripada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah akan tumbuhkan untuk kamu satu pokok dalam syurga. Masya Allah, Abu Hurairah tuan-tuan, duk tengah sibuk dengan dunia. Walaupun bermanfaat untuk dia, Nabi bagi nasihat akhirat. Kerana nasihat yang paling baik ialah nasihat tentang kehidupan yang kekal di negeri akhirat. Sebab tu tak kisahlah kita dalam bidang apa, saya sendiri pun, kita niat untuk jadikan karier kita sebagai satu medan dakwah. Siapa saja yang ada kaitan dengan kita, siapa saja yang memandang kita, siapa saja yang beli produk kita, siapa saja yang berurusan dengan kita, mengikat hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang pertama sekali kita kena berhubung dengan Allah. Saya minta maaf, saya sendiri kadang-kadang kita terlepas daripada tali tu. Kita pegang tali dengan Allah, kita tergelincir, kita terlepas, dan kita mengharap orang lain terikat dengan Allah. Benda ni mustahil, benda ni susah. Sebab tu kita kena ikat hati kita dengan Allah, jaga hubungan dengan Quran. Paksa diri. Al-Quran ni bukan cari masa lapang untuk dibaca. Tapi Al-Quran kita kena melapangkan masa untuk baca. Lapangkan masa, sibuk macam mana pun. Tak, aku kena baca Quran hari ni. Macam mana pun, paling kurang satu muka. Tak dapat satu muka, paling kurang setengah muka. Tak dapat setengah muka, paling kurang aku buka pegang Quran, cium Quran seperti Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Sayyidina Khalid Al-Walid sibuk siang malam pagi petang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam gelar dia sebagai Saifullah, as-suyuf min suyufillah. Dia keluar di jalan Allah dan menyambut segala takaza agama, balik keluar berperang, balik perang keluar perang. Ini Khalid Al-Walid. Tak sempat untuk menyibukkan diri dengan Quran. Dia ambil mushaf Quran, dia letak atas kepala dia, dia cium, dia menangis. Dia kata, ya Allah, aku dah abaikan hak Quran, ampunkan aku wahai Allah. Padahal dialah penyempurna Quran. Dia bagi nyawa untuk sampaikan Quran. Tapi dia kata aku telah abaikan hak Quran. Kalau Khalid kata macam tu, kita nak kata macam mana? Saya nak kata macam mana untuk saya sendiri? Sebab tu jaga Quran, insya-Allah Allah akan jaga yang lain daripada kita. Orang yang berhubung dengan Quran, orang tengok dia, orang tahu keadaan diri dia, yang mana keberkatan Allah akan hadirkan daripada dia. Walaupun dia susah, walaupun nampak dia miskin, walaupun nampak dia macam teruk daripada kehidupan dunia dia, tapi hakikat keberkatan yang ada pada dia tak akan dapat dibeli oleh mana-mana duit. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha, satu orang tabi'in, hidup sezaman dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala anhu. Dia bukan orang lelaki, dia orang perempuan. Tapi dikisahkan tentang kisah Rabi'atul Adawiyah, macam mana hubungan dia dengan Allah. Pernah satu ketika ada perompak nak masuk merompak dalam rumah Rabi'atul Adawiyah. Perompak tu nak masuk merompak. Biasa perompak ni kalau nak merompak dia akan check line dulu. Dia akan reki tiger hunt. Dia akan cek rumah ni apa agak-agak target nak dapat. Mestilah nak rompak rumah orang yang kaya. Tapi tak tahu apa masalah rompak tu. Dan mungkin itulah satu takdir ketetapan Allah untuk dia. Dia telah masuk rompak rumah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni pula wali. Rumah wali ada apa? Rumah wali Allah.
Nak jumpa jongkong emas, public gold, memang tak dapat lah, minta maaf. Contoh. Kan kita beli emas simpan dalam rumah kan. Kalau kita ada emas, adalah dapatlah orang rompak. Tapi wali Allah, Rabi'atul Adawiyah, ada apa kat rumah dia? Perompak tadi serbu masuk ketika dia tak ada di rumah. Tak kala cari apa barang nak dirompak, tak ada benda. Maka perompak tadi kata, kalau tak dapat barang, dapat orang pun tak apa. Perompak tu tak mau keluar dengan tangan kosong. Ini satu orang perompak yang cukup-cukup nekat. Dia tunggu Rabi'atul Adawiyah balik. Bila Rabi'atul Adawiyah sampai, dia lompat daripada tempat dia sembunyi, dia tutup pintu, dia kunci. Kita, kalau berlaku macam ni, terkejut tak terkejut? Terkejut kan? Walaupun orang tu black belt karate do. Perompak tiba-tiba lompat terjun daripada dalam rumah dia, hilang karate do. Kan? Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah, Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan ketenangan yang cukup hebat dalam hati dia. Tak kala perompak tadi keluar, sergah dia, sikit pun tak berubah air muka dia. Sikit pun tak terasa takut yang datang daripada hati dia. Perompak tadi kata, aku akan berzina dengan kamu. Rabi'atul Adawiyah cuma kata, wahai fulan, kalau kamu nak berzina dengan aku ada satu syarat. Apa syarat dia? Aku cuma nak kamu solat taubat 2 rakaat. Solat taubat 2 rakaat, betul boleh berzina? Solat taubat 2 rakaat. Senang sangat nak berzina macam ni. Rabi'atul Adawiyah pun siapkan tempat wuduk untuk dia berwuduk. Ketika dia sedang berwuduk, Rabi'atul Adawiyah siapkan pula tempat mihrab dia yang biasa dia solat, tempat yang selalu dia solat, tempat yang selalu dia baca Quran, tempat yang selalu duduk zikir. Bila lelaki ni selesai wuduk, dia kata, wahai fulan, mai solat kat sini. Lelaki tadi berdiri di atas mihrabnya Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Lelaki tadi pun angkat takbir Allahu Akbar. Bila lelaki ni angkat takbir Allahu Akbar, Rabi'atul Adawiyah angkat tangan kat belakang. Ya Allah, sesungguhnya lelaki ni telah menyerahkan jasad dia kepada Engkau. Aku serahkan sekarang hati dia pula kepada Engkau, wahai Allah. Lelaki ni salat taubat 2 rakaat. Selesai salat taubat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lelaki ni menangis. Dia pusing ke belakang. Rabi'atul Adawiyah tanya, wahai fulan, macam mana? Nak berzina ke? Lelaki itu kata, demi Allah, aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki ni tinggalkan rumah Rabi'atul Adawiyah bersama dengan satu perasaan taubat yang cukup sempurna. Sebab tu kata ulama, dia masuk sebagai pencuri, dia keluar sebagai wali. Kerana apa? Kerana dia bertemu dengan satu orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita sendiri, saya sendiri yang bercakap, bila kita bentuk hubungan dengan Allah sungguh-sungguh, kita jaga ikatan kita dengan Allah, insya-Allah, kadang-kadang mulut tak payah banyak cakap pun, cukup dengan akhlak yang kita tunjukkan, orang tengok pun orang dah terkesan kepada kita kerana melihat keadaan takwa tu. Sebab tu cakap ni kadang-kadang bila kita cakap banyak, orang lupa. Tapi bila kita buat, kita bertindak, kadang-kadang yang ni lebih bagi kesan pada hati orang daripada perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Perkataan mungkin lupa, tapi perbuatan orang akan ingat sampai bila-bila. Sebab tu Nabi SAW orang yang bercakap ketika mana perlu. Perkataan Nabi ialah perkataan yang dipimpin oleh Allah. Wahyu yang datang daripada Allah kepada Nabi ialah wahyu yang sangat berat. 23 tahun Nabi tanggung. Setiap kali turun saja wahyu kepada Nabi, ketika tu badan Nabi akan menggeletar, dahi Nabi akan mengeluarkan peluh, seolah-olah satu beban yang berat diletakkan di atas bahu Nabi SAW. Kata satu orang sahabat, pernah aku duduk dengan Nabi satu ketika, paha aku, ada buah paha Nabi SAW. Ketika tu wahyu Allah turunkan kepada Nabi. Aku rasa paha Nabi telah tekan paha aku, sehingga aku rasa hampir-hampir tercabut paha aku kerana beratnya paha Nabi SAW. Ini wahyu. Sebab tu Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sesungguhnya yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, ialah perkataan yang berat. Al-Quran ni berat. Sampai hari ni pun berat. Kita nak baca pun berat. Kerana memang perkataan ni berat. Sebab tu, Masya Allah Ustaz,
Saiful bangunkan pesada islah ni untuk sibukkan manusia dengan Quran, sibukkan umat ni dengan Quran. Elok pula combine dengan Masya Allah terkenal pula Kardox punya ni, tengok ratus ribu followers. Sebenarnya umat ni dahagakan perkara ni. Umat ni tak jumpa jalan, kadang-kadang dia ingat bahagia dalam harta. Berapa ramai yang berusaha untuk cari harta kerana dia harap, dia ingat dalam harta tu dia bahagia. Dan berapa ramai orang yang dah dapat dah harta tu dan dia masih tercari mana bahagia tu. Harta dah dapat ni, bahagia tak ada lagi. Dia lupa yang Allah sebut dalam surah Al-Fatih ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang turunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu, untuk membentuk iman, untuk meningkatkan iman. Imanam ma'a imanihim, supaya apa? Iman yang memang sedia ada dalam hati mereka ialah iman yang sempurna yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada mereka. Iman tu ada dah, tapi Allah sengaja masukkan ketenangan supaya iman dia meningkat, supaya dia rasa kemanisan. Sebab tu orang yang terikat hati dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul, beban macam mana pun diletak atas bahu dia, dia tak rasa benda tu susah. Sebab tu kalam ulama, Allah boleh hilangkan bahagia daripada orang kaya tanpa menghilangkan harta dia. Allah boleh bagi bahagia pada orang miskin tanpa perlu menambahkan harta pada dia. Kerana hakikat bahagia ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kunci bahagia dalam satu perkataan, yang mana perkataan tu pendek tapi sangat susah untuk disempurnakan. Yang saya sebut pada awal permulaan kuliah tadi, perkataan tu ta'ah. Sebab tu insya-Allah saya nak ajak tuan-tuan kita buat aktiviti sikit boleh. Sementara dia kira ni macam the first session. Kita sebab ustaz pun bagi tahu kan kita santai. Jadi kita tak mau berat-berat. Kalau berat ni syahid. Sebab pukul 9 lepas isyak ni memang waktu-waktu syahid. Memang kalau lepas isyak punya kuliah melainkan daurah dan orang yang nak duduk okey. Tapi kalau kuliah-kuliah macam ni insya-Allah dia duduk, kepala dia makin tunduk, tetapi roh dia naik ke atas ila sidratul muntaha, dia buat turun pula lagi wahyu yang lain. Jadi insya-Allah sebab tu kita relax. Ada A4 dah. Kita boleh kita seorang satu. Masya-Allah. Tuan-tuan mainlah, kita main sama-sama. Sebab dia bukan kuliah maghrib dan dia bukan kat masjid. Kita relax. Okey, saya add balik So Ustaz di-share balik. Okey, baik. Itu minta kawan-kawan orang untuk share jugalah. Okey, baik. Yang ni asal tadi tu kita dah di. Okey. So ada yang tengah live baru je. Okey, saya. Okey. Sebab tadi mula-mula the first 5 minit tu bunyi tak jumpa tak keluar. Oh ni asbab ni. Bukan? Sana. Medical. Okey. Alamak. Ini baru first time kita buat live. Okey, kita tak masuk ini. Live tak kuat. Oh, lain tak kuat. Okey ni. Okey, yang ni betul. Okey. Tengah berlangsung sekarang. Boleh share yang ni. Masya-Allah. Okay, insyaAllah tuan-tuan dah dapat dah atas semua. Okay. Pen boleh tak tepi sebab tak perlu. Tak perlu pen, tak perlu pen. Tak apa, kejap lagi tak apa. Kejap lagi, mana tahu nak catat-catat, kejap lagi tak apa. Untuk yang ni kita tak payah pen lagi.
Aktiviti ni senang, tapi untuk menyempurnakan dia susah. Baik, macam mana tu? Saya lagi tuan-tuan akan faham. Taat ni cakap senang, tapi nak buat dia susah. Macam tu juga sabar. Sabar ni nak sembang, nak ceramah, nak bagi dalil. Boleh macam-macam dalil ceramah kita boleh bagi. Macam-macam kisah peristiwa kita boleh cerita. Tapi nak dapat hakikat sabar tu cukup susah. Berapa ramai orang yang bercakap pasal sabar, dia sendiri tak sabar. Jadi insya-Allah kita akan buat aktiviti ni. Aktiviti ni mudah. Dan aktiviti ni tuan-tuan cuma perlu ikut arahan saya saja. Jangan buat selagi saya tak suruh buat. Senang Jangan buat selagi saya tak suruh buat. Bila saya suruh buat, baru buat. Boleh faham lah? Sebab banyak. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak yang dekat rumah, yang sedang menyaksikan live ni pun boleh dapatkan kata A4. Boleh kita sama-sama kita buat aktiviti ni. Aktiviti ni simple, sangat simple. Cuma lepas habis aktiviti ni jangan buat sampah. Lagi berselerak kertas pula ada tinggal. Aktiviti ni mudah. Cuma tuan-tuan, puan-puan kena ikut arahan saya. Dan jangan buat selagi saya tak suruh buat. Itu je kunci dia. Ada kawan saya daripada Indonesia. Dia ada satu lagu. Tuan-tuan kenal Dery Sulaiman ke? Masya Allah. Dia beritahu dalam lagu dia, sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, kerana hidup ini singkat, akhirat begitu dekat, memangnya begitu dekat, memang dia begitu dekat. Sahabat, mari kita salat, berdiri yang rapat-rapat. Kalau tak PKP, kalau PKP kena jarak. Selalulah ingat Allah yang maha melihat. Memang dia maha melihat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Semoga selamat dunia dan akhirat. Syaratnya itu hanya taat. Syaratnya itu hanya taat. Taat boleh sembang, tapi kita tengok berapa susah nak taat. Saya dah bawa mikrofon dalam poket ni. Sebab apa? Nak tunjuk kesungguhan supaya nak tuan-tuan taat. Saya akan bagi arahan satu persatu. Cuma ada 3 arahan sahaja. Jangan tuan-tuan buat apa-apa dengan kertas tu. Buat tenang. Pastikan kertas tu sempurna. Jangan lipat. Jangan buat kapal terbang. Jangan tulis nama. Kamu budak sekolah kan dapat kertas kan tulis nama. Buat tenang. Kita semua dah habis sekolah dah. Tapi kita sedang bersekolah dengan sekolah akhirat. Tuan-tuan, saya cuma akan bagi 3 arahan. Kita akan buat sama-sama satu persatu arahan. Jangan melebihi arahan yang saya suruh buat. Buat apabila saya suruh buat saja. Bawa bertenang. Jangan seronok sangat. Arahan yang pertama. Lipat kertas ini 2. Saya belum suruh lipat kan? Mula lagi dah jam. Bawa tenang tak? Saya kata buat baru buat. Bawa tenang tuan-tuan. Bawa tenang. Saya suruh buat baru buat. Jangan buat bila saya tak suruh buat. Selain daripada saya suruh buat, tengok penonton di rumah boleh try sama-sama lah. Pun sama-sama jangan memandai. Okey, lipat 2. Tengok macam mana saya lipat supaya tak salah lipat. Pastikan lipat 2. Seandainya inilah lipatan yang terbaik dalam kehidupan yang kita pernah lipat, dan lipatlah sungguh-sungguh supaya inilah lipatan yang paling padu yang pernah kita buat dalam dunia ni. Faham? Okey, sekarang boleh lipat semua. Boleh buat. Okey. Ini arahan yang pertama. Okey, semua dah puas hati dengan lipatan? Kalau tak puas hati tak apa, kita bagi masa. Kita relax-relax je. Kita tak ada rushing apa. Okey.
Kalau dah puas hati, okay, boleh buka balik. Okey, arahan yang kedua. Buat lepas saya suruh buat. Arahan yang kedua. Koyak di tengah-tengah ni, jangan buat lagi. Tengok dulu. Koyak tengah-tengah ni, sepanjang seruas jari kelingking masing-masing. Jangan ukur jari kelingking kawan sebelah. Kita semua ada jari kelingking. Sepanjang jari kelingking kita, koyak betul-betul di tengah, di atas garisan. Okey, boleh buat sekarang. Jangan terkesan dengan ujian-ujian dunia ni. Okey, semua dah koyak dah. Jangan lebih, jangan panjang sangat. Saya pernah buat dengan pengarah, ada satu company pengarah dia. Bila saya suruh koyak kat tengah, dia koyak separuh lah. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telajak perahu boleh diundur, telajak koyak habislah. Terkoyak terus. Jadi ikut arahan. Okey, dah semua dah puas hati. Arahan ketiga ialah arahan yang paling susah. Arahan yang ketiga memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melawan nafsu. Saya akan sebut satu. Bila saya sebut satu, saya cuma nak tuan-tuan puan buat macam ni. Saya sebut satu, rentak satu rentapan sahaja. Berapa rentapan? Satu. Bukan dua, bukan tiga. Bawa bertenang. Lepas rentap, sap, senyap. Jangan sabar buat apa-apa. Kadang-kadang terlampau seronok. Dia akan, yes. Macam-macam dia akan, Allah, ya, buat bertenang. Lepas rentap, kalau rasa seronok sangat, lah hati, Alhamdulillah. Dan kalau tak berjaya, buat bertenang. Benda ni sangat mencabar. Bila kawan berjaya, kita gagal. Selalu macam tu kan? Kita post dekat YouTube, apa benda kawan punya like, banyak pula kawan punya view, kita punya tak jalan-jalan. Padahal dah bayar macam-macam. Kita jadi jam, bawa bertenang. Hidup dalam dunia ni macam tu keadaan dia. Okay, ready Saya akan sebut satu. Bila saya sebut satu, sekali rentap sahaja. Satu! Bawa bertenang. Astaghfirullahalazim. Sabar. Astaghfirullah. Tuan-tuan, sekali. Sabar. Saya tak kata siapa yang koyak berjaya, yang tak koyak gagal. Jadi bawa bertenang. Siapa yang ikut arahan tu berjaya. Arahan dia apa? Rentak. Koyak, tak koyak, itu benda nombor dua. Dalam kehidupan ni, perintah Allah benda nombor satu. Satu orang yang anak kita masuk SPM, dia study gila-gila dah. Dapat result, mangkuk semua. Minta maaf. Result tu mangkuk. Memang, aku dah study, aku dah pergi tuition, home tuition, pusat tuition, macam-macam benda dah buat. Study home study, MACD study. Semua jenis study dia dah buat dah. Tapi dapat keluar result teruk. Kawan-kawan ada yang tak study pun. Tapi masuk exam, pas toyol. Tuan-tuan tak toyol? Pas, belakang. Hak ni straight A. Sebenarnya yang berjaya yang mana? Yang straight A tu ke yang mangkuk? Minta maaf. Yang mangkuk tu berjaya. Sebab apa? Dia berjaya mentaati Allah Ta'ala. Dan keberkatan dalam kehidupan dia akan datang kerana ketaatan. Walaupun nampak gagal di pandangan mata manusia. Adapun yang tadi walaupun dia straight A, walaupun dia nampak berjaya, orang puji dia, orang angkat dia, orang kata pandai, cemerlang, cerdik, supercalifragilisticexpialidocious. Jangan suruh eja dah, saya tak erti. Erti sebut dah. Nak bagi tahu orang puji dia, tapi hakikat jadi hidup dalam keadaan ketidaktaatan kepada Allah. Maka walaupun dia kerja dengan kerja yang baik, masa dia besar nanti, hakikat tak ada keberkatan kerana kegagalan dia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk yang belum koyak, buat tenang, ada peluang kedua. Hidup ni macam tu, selagi tak mati, selagi tu ada peluang. Allah Subhanahu Wa Taala dah begitu dalam Nabi begitu dalam hadis qudsi. Allah firman, "Adznaba 'abdun dzamba, thumma qala rabbi ighfirli." Ada hamba buat dosa, lepas tu dia kata, "Ya Allah, ampunkan aku." Lepas tu bila dia minta ampun, menangis, Allah tengok dia. Allah kata, "Alima 'abdi anna lahu rabbi ighfir dzunub." Tu hamba-Ku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa, sebab tu dia minta ampun. Tak apa lama lepas minta ampun, dia buat balik dosa.
Bukankah tu kita kadang-kadang kita minta ampun, menangis, lepas tu kita buat dosa balik. Dalam keadaan dia teringat, dia taubat balik, menangis balik. Nabi kata bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, berulang kali, sehingga akhirnya Allah Ta'ala beritahu, ya abdi, wahai hambaku, if'al ma syi'ta ghafartu lak. Kau buatlah dosa-dosa tadi, dalam keadaan kau sentiasa minta ampun pada aku, pasti aku ampunkan dosa-dosa tu. Ini sifat Allah. Bagi peluang, terus bagi peluang, terus bagi peluang. Yang penting dalam persiapan menyempurnakan peluang tadi, hati ada taat. Hati itu ada ketaatan. Maka Allah Ta'ala akan beri kejayaan. Saya akan sebut dua. Berapa kata? Sekali. Jangan dua kali. Saya sebut dua, sekali rentak je. Pam! Senyap. Boleh? Boleh saya tahu sebelum tu, berapa ramai lagi yang belum terbelah dua? Angkat kertas. Masya Allah, tak ramai. Maksudnya peluang kedua ni, saya rasa semua koyak. Okay, bismillah lah. Okay, ready? Dua! Oh, Masya Allah. Macam mana dia gitu? Okey, yang kedua siapa yang berjaya angkat kertas? Dua. Okey, tiga. Okey, yang belum lagi terbelah dua. Okey, empat. Angkat kertas. Okey, empat orang. Okey, insya-Allah. Dua lawan dua. Dua muslimin lawan dua muslimat. Okey, tak apa, bawa tenang. Dalam hidup ni kadang-kadang macam tu. Kita try pertama tak boleh, try kedua tak boleh, try ketiga tak boleh. Biasa setiap kali kegagalan yang berlaku dalam kehidupan ni, check apa masalah. Salah saya ke salah kertas? Kita selalu menyalahkan benda yang tak patut. Jalan, sepak batu. Kuajar punya batu. Batu tu 10 tahun dah duduk kat situ. Hari tu dia sepak batu. Hari tu batu tu kena maki. Padahal batu tu tak ada masalah langsung. Itulah batu, cuma batu yang tak ada apa pun, cuma batu je. Bila kita tak berjaya dalam sesuatu perkara, kita yang pertama sekali musabah diri kita. Apa masalah saya dengan Allah? Dekat pegangan saya, betul ke tak saya dengan Allah Ta'ala? Jadi bila kita rentap tak jadi, cek balik. Mungkin kita koyak tadi tak masuk dalam line ke? Yang kedua, mungkin kita pegang bawah sangat ke? Contoh. Maknanya dia muhasabah diri. Yang salah dengan kertas tu tak ada masalah. Kertas tu cuma kertas. Semua orang ada kertas yang sama. Kalau rasa pegang bawah, pindah atas sikit. Kadang-kadang arahan tadi kata rentap, kita tarik. Arahan kata rentap, pam! Tapi kita rasa macam, problem arahan ni. Tapi dengan arahan tu, ribuan manusia dah berjaya arah. Dengan Al-Quran, jutaan manusia dah dapat kejayaan. Tapi kadang-kadang kita gagal dalam kehidupan, masih lagi tak mau pegang Quran. Kita masih lagi tak mau pegang Quran. Dan kita duk harap kejayaan tu datang tanpa mengikut jejak orang yang terdahulu yang dah berjaya. Dan demi Allah kita takkan sampai pada titik kejayaan tu kalau kita tak balik pada orang yang dah berjaya. Jadi, tengok pegang kat mana dan rentap. Saya akan sebut 3, rentap sekali. Masya Allah. Ada peluang lagi tu, Masya Allah. Walaupun dah jadi macam ulat makan kat daun. Macam mana dia boleh koyak macam tu? Itu satu benda yang ajaib. Okay, ready, insyaAllah. Okay, 3. 3! Masya Allah. Okay. Yang rentapan ketiga, ada yang berjaya, ada yang berjaya ada tak? Okay, alhamdulillah, 1. Lagi, maksudnya lagi 3 orang. 1, 2, ada seorang lagi, mana seorang lagi? 3. Okay. What's the problem? Okay, kita relax, kita tenang. Tahu ada peluang keempat. Selagi tak meninggal ada peluang. Ini ayat yang biasa. Hai, bilalah. Baru berniaga 3 hari. Bilalah nak untung. Apa salah orang tak follow? Apa salah subscribe baru 5,000? Baru post video 3 video baru post. Harap orang subscribe ratus ribu. Mana nak datang benda tu? Jadi, kita buat tenang. Jadi juga kan 3 kali lah. Tak jadi. Okey. Check balik. Apa problem? Mungkin lipat tak cukup. Kuatkan lagi lipatan tu. Tadi pegang kat mana? Mungkin kalau pegang bawah tak boleh. Pegang atas.
Kita dah tahu dah poin lemah dekat mana kan? Kita koyak tadi tu dah poin kelemahannya. Jadi bila nak rentak tadi, kita rentak dekat tempat yang lemah tu. Jadi insya-Allah rentapan keempat. Semoga berjaya. Dia ada saya minta maaf, saya nampak. Dia tarik macam tu. Lepas tu bila kat tengah baru dia rentak. Hak tu jadi apple. Jadi rentap terus. Jangan duk gunakan titik kelemahan yang ada pada kertas tu dengan kekuatan kita. Okay, ready? 4. Okay, 1. 2 lagi. 2-0. Ya Allah, dah jadi kelawar dah. Oh, adik-beradik. Masya Allah. Okey, kita bagi peluang yang kelima. Apa peluang nak bagi ni? Pegang atas lagi. Pegang atas lagi. Betul-betul sini. Pegang. Ikut arah ni. Sama-sama. Pegang, walaupun dia dah jadi macam Batman. Pegang atas. Atas lagi. Pegang atas. Jangan takut. Kita nampak titik kelemahan dia tapi kita takut nak gunakan. Rugi lah. Okay, ready ya? 5. Akan keluar lagi perkataan bilalah. Okay, relax. Satu lagi. Ada seorang lagi. Jadi tuan-tuan, masa inilah kawan-kawan, sahabat-sahabat, ahli keluarga perlu beri sokongan. Dia macam tu. Kadang-kadang sokongan tu sangat penting. Supaya dia orang yang buat meniagakan apa sahaja dalam kehidupan dia. Kadang-kadang bebanan tu menyebabkan dia tertekan dalam hidup dia. Dia tengok orang semua macam move on. Dia rasa macam dia ketinggalan. Hakikatnya sama ya. Hakikatnya orang lain pun macam tu juga. Cuma mereka menzahirkan kesedihan dan dia menyembunyikan kesedihan dan menzahirkan kegembiraan dekat status Facebook. Berapa ramai orang menzahirkan kegembiraan di status Facebook, tapi lepas post tu dia menangis kat dalam bilik. Tapi status FB macam wah happy, seronoknya keluarga ni, wah masya-Allah. Hakikatnya kita tak perlu tunjukkan siapa-siapa kegembiraan kita. Kita tak perlu bagi tahu siapa-siapa kesedihan kita. Kita bentang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, peluang ke 7. Masya-Allah. Insya-Allah 7 kali dia witir. Atas lagi. InsyaAllah. Nampak macam ada kejayaan kat situ. Nampak cahaya kejayaan. Okey, ready? 7. Bismillah. Okay, boleh. Hancur lebur kat atas tu. Okey, tak apa. Relax. Tenang. Tak apa. Saya pernah buat aktiviti ni dekat satu sekolah. Sampai 11-12 percubaan adik tu. Tapi normal. Cuma adik tu dia jadi satu. Minta maaf. Gurau. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Boleh lagi. Puan, nampak dekat dah tu? Makin dekat dengan titik lemah tu. Okey, ready. Tangan kiri tu atas lagi. Tangan kiri. Walaupun dia tak straight, yang penting dia putih. Okey, astagfirullah. Okey, ready nah? 8. Akhirnya, masya-Allah. Allah. Antara benda yang menyebabkan hati kita bahagia bila setelah bertahun kita usaha gagal dan tiba-tiba berjaya. Masa tu kita rasa, ya Allah, Nabi SAW hantar Sayyidina Khalid Al-Walid pergi Yaman. Supaya Sayyidina Khalid Al-Walid buat dakwah di Yaman. 6 bulan Khalid Al-Walid duduk kat Yaman, buat dakwah di Yaman. Seorang pun tak masuk Islam. Khalid Al-Walid kita tahu dia pandai perang. Dia cukup hebat dalam strategi perang. Tapi untuk bab bercakap, untuk buat dakwah, hal dia kurang sikit. Tulis surat dekat Nabi SAW. 6 bulan Nabi siapkan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali dihantar. Sayyidina Ali sampai saja dekat Yaman. Lepas 3 hari, Sayyidina Ali tulis surat pada Nabi, ya Rasulullah, seluruh Bani Hamadan semua masuk Islam.
3 hari Sayyidina Ali duduk kat sana. Nabi sujud syukur. Semoga Allah Ta'ala memberkati seluruh daripada kabilah Hamadan. Kenapa? Satu usaha yang kadang-kadang nampak gagal, tetapi bila Allah bagi kejayaan pada masa tu, ketika tu kita rasa betapa nikmat yang berjaya tadi, yang pahit dalam kegagalan tadi, pun kita rasa, ya Allah, perit tadi jadi manis. Perit tu jadi kekuatan, perit tu jadi motivasi untuk bukan kita saja maju dalam dunia ni, tapi orang lain yang dengar kisah tu, mereka pun dapat manfaat untuk melangkah maju dalam dunia ni. Jadikan peristiwa hijrah Nabi SAW dakwah di kota Mekah 13 tahun. 13 tahun dakwah di kota Mekah. Agak-agaklah kalau kita buat dakwah kat satu tempat 13 tahun, berapa ramai kita boleh Islam kan? Kita susah sikit lah. Nabi SAW 13 tahun buat dakwah, yang ikut Islam cuma lebih kurang 114 orang sahabat saja di Mekah. Bila peristiwa hijrah berlaku, Nabi keluar rumah pada 27 Safar. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi menenangkan diri di atas Jabal Thur. Ramai orang kata Nabi sembunyikan diri, buat tenang. Perkataan tu langsung tak. Nabi bukan orang yang takut nak sembunyikan diri daripada apa-apa. Nabi satu orang yang sangat berani. Nabi bukan orang yang melarikan diri, tapi Nabi orang yang menyempurnakan misi. Nabi duduk dalam Jabal Thur 3 hari, 27 hari bulan, 28 hari bulan, 29 hari bulan Safar. Boleh tanda dalam kalender kita lepas ni. Bila masuk ya 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar, kita ingat, ya Allah, malam ini patutnya malam tu aku terus beribadat pada Allah, kerana inilah malam Nabi duduk dalam Jabal Thur bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi duduk 3 hari. Kenapa 3 hari? Kerana bila Abu Jahal dapat tahu orang Islam sikit keluar hijrah, dia mula perasan, nampaknya Muhammad akan larikan diri pada kita. Apa yang dia buat? Dia telah pergi ke rumah Nabi SAW. Dia telah pukul Sayyidina Ali. Dia pergi rumah Sayyidatuna Asma anak Abu Bakar. Dipukul Sayyidina Asma anak Abu Bakar Siddiq. Pengsan Sayyidina Asma. Dia keluarkan satu notis, siapa dapat tangkap Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati, 100 ekor unta untuk dia. Iklan pada hari pertama, seluruh musyrikin di kota Mekah berharap agar mereka dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertebaran seluruh orang musyrikin cari Rasulullah. Hari pertama tak jumpa, mereka mula rasa kecewa. Sebahagian pada mereka dah putus asa. Hari kedua pun masih ada yang mencari, tapi tak jumpa juga, mereka makin kecewa. Hari ketiga mereka terus mencari dan mereka tak jumpa Nabi. Sebahagian mereka kata, pasti Muhammad dah jauh dah. Dah 3 hari berjalan, pasti dah jauh dah. Maka ketika tu hari dah makin tenang, suasana dah makin tenang. Ketika itulah Nabi turun keluar dari Jabal Thur. Sebab tu 3 hari Nabi duduk supaya keadaan tenang. Dan Nabi hiking. Sebab tu siapa-siapa naik hiking lepas ni, niat dia niat sunnah, amalkan sunnah. Nabi hiking naik Jabal Nur. Nabi duduk di Gua Hira. Nabi tenangkan diri Nabi, kerana Nabi sedih tengok orang-orang yang tawaf Kaabah telanjang, yang sembelih binatang kepada berhala, yang dalam keadaan mentaati berhala-berhala, meletakkan perantaraan dengan Allah. Nabi dalam keadaan stres, tertekan, tengok kemaksiatan. Nabi bertenang, hiking, duduk dekat Jabal Nur. Begitu juga bila hari Nabi keluar hijrah, sebelum Nabi meneruskan perjalanan, Nabi hiking naik Jabal Thur. Nabi bawa bertenang, Nabi duduk rehat dekat dalam Jabal Thur, Ghar Thur 3 hari. Nabi teruskan perjalanan. Saya pendekkan cerita. Dalam perjalanan Nabi jumpa satu keluarga, nama satu orang wanita. Wanita ni duduk seorang-seorang dalam satu kemah. Nabi sampai di kemah tu, tuan-tuan, wanita tu duduk macam ni. Dia angkat lutut dia, dia peluk lutut dia. Dia peluk lutut dia. Wanita tu dalam keadaan tak buat apa. Nama dia ialah Sayyidina Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Ummu Ma'bad ni, tuan-tuan, dia satu orang wanita badui. Dia berada di situ dalam keadaan suami dia keluar mengembala bawa kambing-kambing. Nabi sampai, Nabi tanya, wahai fulanah, ada tak apa-apa makan atau minuman untuk kami? Maka kata Ummu Ma'bad, aku tak ada apa-apa. Nabi nampak ada seekor kambing di penjuru kemah. Lantas Nabi tanya, kambing tu boleh tak kalau aku nak perah susu daripada dia? Ummu Ma'bad kata, itu kambing yang dah tua, kambing yang lemah, kambing yang ditinggalkan oleh kawanan kambing yang lain. Makna dia kambing yang lain semua ikut
pengembala pergi makan, kambing tu tak mampu nak ikut dah. Lemah, duduk kat situ. Nabi kata, kalau kamu izinkan aku nak perah susu ni. Kata Ummu Ma'bad, kalau boleh perah. Ummu Ma'bad masa tu belum Islam. Nama dia Atiqah binti Khalid daripada Bani Khuza'ah Al-Khuza'i. Dan suaminya Tamim ataupun dipanggil sebagai Abu Ma'bad. Bila Nabi ambil kambing tadi, Nabi sapu dekat bahagian tempat susu dia. Mukjizatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba tempat susu kambing tadi mengembang. Nabi perah susu, memenuhi tampayan yang disiapkan oleh Ummu Ma'bad. Nabi minum, Ummu Ma'bad minum, Sayyidina Abu Bakar minum, dan Abdullah ibnu Uraiqid yang merupakan orang bukan Islam yang menjadi penunjuk jalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun minum. Ummu Ma'bad tak kenal Rasulullah, Ummu Ma'bad tak kenal Abu Bakar, tapi Ummu Ma'bad kenal Abdullah bin Uraiqid sebab dia ialah orang yang pakar jalan. Kerana itulah Nabi guna khidmat dia. Dia ialah orang yang mana begitu amanah bawa Nabi untuk berhijrah dengan jalan-jalan yang jarang orang lalu. Maka Abdullah bin Uraiqid pun minum. Sebab tu kita boleh guna Google Maps, Google Waze. Waze bukan Google, Waze lah. YouTube, apa-apa sajalah benda yang orang bukan Islam buat untuk kebaikan kita dalam keadaan penggunaan yang baik sebagai manfaat dakwah. Sebab Nabi guna Abdullah bin Uraiqid. Rugi kalau kita tak guna Apple. Rugi kita tak guna Huawei. Rugi kalau tak guna Oppo. Gunalah. Pisau kalau bagi dekat orang potong daging, kita makan lamb chop malam tu. Tapi kalau pisau guna potong orang, makan ganjil malam tu. Kerana ni bergantung. Pisau manfaat dia bergantung pada siapa yang guna. Begitu juga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tapi TikTok saya tak nampak manfaat pun. Ada manfaat? Tak ada, tinggal terus. TikTok tak ada manfaat, tinggal. Itu benda-benda menghancurkan umat. Bila selesai minum, Nabi SAW perah lagi susu tadi, sehingga susu tu penuh lagi tempat. Dan Nabi tinggalkan Ummu Ma'bad di kemah tadi. Sehingga pulanglah suami dia. Lantas suami dia tengok susu kambing teman, kambing yang sakit dekat Ummu. Daripada mana susu ni? Bukankah kambing ni tak boleh keluarkan susu? Ummu Ma'bad kata, buat tenang, kata Ummu Ma'bad. Ada dua lelaki tadi datang, yang aku tak pernah kenal dan aku tak pernah jumpa. Tapi aku melihat keberkatan daripada mereka. Mereka telah memerah susu keluar daripada kambing ni, sehingga tempayan ni telah penuh dengan. Kata Abu Ma'bad, sifatkan aku lelaki itu. Maka Ummu Ma'bad cerita dengan sempurna. Wajahnya begitu baik seperti mana bulan purnama. Tak kala baginda senyum, maka keluar seolah-olah butiran mutiara daripada senyumannya. Begitu cantik perwatakannya. Dia cerita sifat Nabi SAW, sehingga Abu Ma'bad dalam keadaan beritahu, ini adalah Quraisy daripada kaumnya. Quraisy kata, ada orang kami lari. Waktu kita kalau kata Nabi perlahan, kita sama macam orang Quraisy musyrikin. Islam tak kata Nabi tak pernah lari. Nabi berhijrah atas jemputan Bai'atul Aqabah pertama, kedua daripada orang Yathrib. Nabi dijemput dengan nyawa mereka sebagai benteng nyawa Nabi SAW. Sebab tu Nabi bergerak. Kalau pelarian sampai di Yathrib, apakah pelarian akan dilantik jadi ketua? Mustahil pelarian akan lantik jadi ketua. Bila dia pelarian, tetapi kerana dia bukan pelarian, dia ialah orang yang dijemput, orang yang dimuliakan, orang yang ditinggikan. Sebab tu bila sampai di Yathrib, dia ditinggikan, dijadikan ketua Madinah, yakni Rasulullah. Tuan-tuan, Ma'bad, suami dia, anak dia, akhirnya masuk Islam. Anak dia Ma'bad merupakan salah seorang rawi hadis, sahabat yang begitu hampir dengan Nabi SAW. Walaupun masa Nabi hijrah, dia masih kecil. Nabi bergerak lagi ke depan. Setelah selesai peristiwa Suraqah ibn Malik, Nabi bertemu dengan satu orang lelaki yang bernama Busairah bin Husain. Dia merupakan ketua kabilah bagi 80 orang Arab Badui. Nabi jumpa dengan dia, Nabi dakwah dia. Sehingga akhirnya dia bawa bertemu kabilah dia. 80 orang kabilah dia semua masuk Islam hari itu.
Malam tu Nabi solat Isyak, Nabi mengimamkan mereka solat Isyak. Satu hari tu Nabi Islamkan lebih 80 orang. Kalau orang pelarian, bolehkah sempat dia pergi jalan satu tempat, Islamkan tempat ni, satu tempat, Islamkan tempat ni. Tapi hakikatnya Nabi bergerak dengan tenang. Nabi membawa hidayat melalui jalan hijrah sehingga Nabi tiba di Yathrib. Ini keadaan perjalanan Nabi SAW. Perjalanan ni perjalanan yang susah, perjalanan yang menekan perasaan. Tapi inilah perjalanan hijrah yang mana siapa saja yang mengambil ibrah daripada perjalanan ni, yang melakukan hijrah sepanjang kehidupannya, inilah orang yang akan Allah tinggikan derajat di sisi Allah. Semoga disatukan dengan Nabi di akhirat nanti. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu kisah daripada ibrah peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Kerana apa? Nasihat ni benda yang sangat penting. Sebab tajuk dia nasihat. Saya cuma highlight pada satu kisah yang disebut di dalam kitab At-Tawwabin. Al-Imam Ibn Qadamah mendatangkan kisah hijrah ni. Satu orang sahabat dia pernah datang jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Nabi tak ceramah panjang. Nabi tak cerita panjang. Nabi jawab satu patah, al-hijrah. Tadi Rasulullah, hijrah yang macam mana? Maka sahabat Nabi jawab dua perkataan. Pesan Nabi dua perkataan, tahjurusu, meninggalkan perbuatan buruk. Tuan-tuan, sehinggalah Nabi SAW wafat, manusia-manusia berbondong masuk ke dalam agama ni daripada berkat dakwahnya para sahabat. Sehinggalah datang pada satu zaman yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qadamah, Al-Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman beliau di kota Basrah ada seorang lelaki. Lelaki ni Islam, tetapi hari-hari berlalu dalam kehidupan dia, dia minum arak. Kita teruk macam mana pun buat dosa, kadang arak ni kita tak berani nak sentuh. Kita tahu ini ibu kepada segala kemaksiatan. Kalau kita sentuh dia, kita akan berganjak kepada level maksiat yang lebih tinggi daripada tu. Tuan-tuan, lelaki tadi, lelaki yang cukup terkenal dengan samsing dia, terkenal dengan kekerasan dia, sehingga orang ramai yang ada di kampung tu tak ada siapa berani menegur keburukan akhlak dia. Satu hari dia tunggu di dalam rumah dia, kawan-kawan dia untuk datang. Dia buat majlis parti minum arak. Tengah-tengah dia tunggu, tiba-tiba dia nampak ramai orang lalu di depan rumah dia. Di dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada seorang lelaki yang duduk di atas kedai yang begitu dimuliakan. Lelaki ini merupakan ulama besar tabi'in tu. Nabi SAW, lelaki tadi yang samsing tadi, dia nampak orang ramai begitu memuliakan lelaki atas kedai. Dia mula rasa nak tahu. Akhirnya dia telah duduk dan orang ramai berdiri di depan kedai lelaki tadi dan tanya, "Kamu ni siapa?" Lelaki ni pun jawab. Dalam keadaan dia nak jawab, orang ramai tolong jawab. Kita kadang-kadang tanya Ustaz dari mana? Tiba-tiba kawan sebelah Ustaz PA dia tolong jawab. Ustaz baru lepas ceramah tadi. Ustaz tak ada, selalu macam tu lah. Maka lelaki yang ada di keliling dia jawab, "Kamu tak kenal? Ini Al-Imam Al-Syu'bah." Al-Imam Al-Syu'bah rahimahumullah ta'ala anhu. Maka mereka tanya, Imam Al-Syu'bah, kata dia, "Siapa Imam Syu'bah ni?" Mereka kenal. Maka lelaki pun jawab. Orang yang ramai tu, antara mereka ada yang jawab, "Imam Syu'bah muhaddithin." Muhaddithin? Apa dia muhaddithin? Satu orang yang mahir dalam ilmu hadis, hafal ribuan hadis, sehingga kan kepada sanad dia sampai pada Nabi SAW dan dia mengajarkan kami hadis. Hafal hadis. Kalau macam tu, baca satu hadis pun nak dengar. Tuan-tuan, sebenarnya dia bukan nak dengar pun hadis tu. Dia cuma nak cabar ya. Dia cuma nak cabar. Dia bukan nak apa-apa manfaat pun daripada nasihat. Tapi nasihat ialah penawar pada hati. Mana-mana nasihat yang datang pada sabda Nabi, sabda Rasul, kalam ulama dan kalam baik ialah penawar pada hati setiap orang yang nak dekat dengan Allah. Lelaki ni bila yang samsing tadi minta nasihat, dia tahu kalau dia bagi panjang-panjang pun bukan nak dengar pun. Kalau dia bagi hadis yang panjang, bukan lelaki ni nak pun. Akhirnya dia telah baca satu hadis yang pendek yang disampaikan oleh satu orang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud bin Uqbah Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu.
Dan Nabi beritahu, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahyi fasni' ma syit. Apabila satu orang itu tak ada sifat malu dalam hidup dia, maka dia akan buat apa saja yang dia nak buat. Ramai kan, sebab nak dapat subscribe banyak, dia buat video prank yang bukan-bukan. Saya hari tu kenal ni tak live tak apa. Puan Dahlia Trivago, gadis Trivago, hari tu pergi umrah sekali dengan saya. Saya bawa pergi umrah, balik pada umrah, dia WhatsApp, "Ustaz, saya nak ajak Ustaz ni kita buat video tentang tudung, macam-macam lah. Kita boleh insya-Allah. Channel YouTube dah ada ke puan?" Itulah ingat nak lunch masa Ramadan. Berapa hari lagi nak Ramadan? Tapi channel YouTube dah ada ke? Belum lagi. Saya duk fikir ni kalau channel YouTube tak ada lagi, ni baru nak live Ramadan, mana tengok subscriber. Saya minta maaf sebab saya pun tak tahu follower dia ramai mana. Dia kata, "Ustaz, saya masa tu rasa macam Masya Allah, kena satu penyepak yang cukup padu. Kalau saya nak banyak subscriber, saya tak payah kot buat video. Kalau buat video prank, sat je. Orang akan follow, orang akan subscribe. Susah. Orang suka benda yang menyusahkan orang. Prank, menyusahkan orang, hempuk telur atas kepala orang. Lepas tu tabur tepung pula. Lepas tu simbah air pula. Jadi lempeng orang tu. Dia lempengkan orang tu. Lepas tu kita tengok, kita gelak. Kita apa ni? Kita jam jadi. Dan seronok video-video. Kita kata, "Ustaz, kalau nak subscriber ramai, kalau nak follower ramai, baik buat video prank. Tapi kita nak manfaat untuk kehidupan. Kalau kami mati pun ada benda yang orang lain tengok dan kami dapat pahala ke akhirat nanti." Allah, Tuhan, saya rasa satu penampak padu. Kadang-kadang kita sendiri yang kadang-kadang duk cakap agama konon hari-hari, tapi belum ada lagi keyakinan yang betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang yang Allah baru bagi agama, baru hijrah, baru melangkah dekat dengan Allah, Allah bagi kat dia satu kerisauan yang lebih hebat pada orang yang hari-hari duk sibuk dengan percakapan. Sebab tu melihat dengan mati basirah, inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki bila dengar hadis tu daripada Syekh Al-Imam Syu'bah, orang ramai dah biasa dah dengar hadis tu. Lelaki ni pertama kali dengar hadis tu. Hadis tu bukan masuk dekat telinga dia, tetapi hadis tu benar-benar telah menjunam dalam jantung hati, sehingga kan orang lain semua balik meninggalkan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah pun tinggal tempat tu, tetapi dia masih berdiri di tempat yang dia berdiri tadi. Mulut dia mula mengeluarkan perkataan yang dia tak pernah sebelum ni. Air mata mula menang seolah semua dosa dibentangkan di depan mata dia. Ketika tu mulut dia kata, "Astaghfirullah." Dia balik rumah, dia pecahkan semua botol-botol arak. Dia kata, "Mak, kalau kawan-kawan saya datang nanti, mak jamulah mereka makan. Kerana saya nak bersiap untuk berhijrah daripada tempat ni." Daripada Basrah, dia siapkan kenderaan dia terus menuju ke kota Madinah. Cari siapa dekat Madinah? Cari Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Lelaki ni telah berguru, belajar dengan Imam Malik bin Anas bukan sehari, bukan ceramah sejam, bukan daurah 3 hari, bukan pengajian hadis 8 tahun, tetapi Al-Imam Az-Zahabi sebut lelaki ni belajar dengan Imam Malik bin Anas 30 tahun. Siapa sanggup masuk madrasah 30 tahun? Kita duduk dengar ceramah 2 jam pun rasa nak syahid. Ini boleh meninggal ni. Aduh, bila nak habis ni? Astagfirullahalazim. Ya Allah, panjang pula. Bawa tenang, tuan-tuan. Lelaki tadi belajar Imam Malik bin Anas 30 tahun. Sehingga kata Imam Syafi'i, tidak aku kenal mana-mana orang yang lebih faqih dalam Muwatta' Imam Malik lebih pada lelaki ni. Siapa-siapa yang duduk dalam pengajian hadis pasti akan jumpa nama lelaki ni. Inilah Al-Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahumullah. Kita yang tak biasa dengan nama ni memang tak ada masalah. Dia bukan orang yang dikenali dalam bidang-bidang yang besar, kerana dia ialah satu orang ahli dalam bidang hadis.
Dia adalah Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Tapi kalau saya sebut nama anak murid dia, tuan-tuan semua kenal sebut anak murid dia. Tuan-tuan, Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi inilah guru kepada Imam Bukhari. Dialah guru pada Imam Muslim rahimahumullah ta'ala anhu. Hanya kerana satu hadis, satu orang yang sibuk dengan maksiat telah berubah menjadi satu orang yang bermanfaat kepada jutaan manusia dalam dunia ni. Sebab tu rugilah kita kalau tak bagi nasihat, dan rugilah kita kalau tak dengar nasihat. Kerana nasihat Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, ad-dinu nasihah, nasihat, agama ni nasihat. Kepada siapa? Lillah wa rasuluh, berkenaan dengan Allah dan Rasul. Inilah nasihat yang paling utama. Sebab tu tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan, nasihat akhirat yang betul-betul akan bagi kesan pada kita seandainya kita benar-benar mendalami kisah cinta Nabi SAW. Sebelum saya tutup ni, kita buat aktiviti yang terakhir. Boleh insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita doa. Kita cerita-cerita sikit, aktiviti sikit. Insya-Allah boleh lah. Saya ada pernah satu hari saya duduk dengan satu orang sahabat saya dulu, masa kami belajar, ada satu orang guru kami, dia tanya satu soalan kat kami. Dan soalan ni kami susah nak jawab lah. Dan kami jawab lah, macam-macam jawapan kami bagi. Dia tanya, kalau kalian semua, kalau hari ni hari terakhir kalian semua atas dunia, apakah benda yang kalian paling nak buat sebelum kalian mati? Kalau hari ni hari terakhir kita atas dunia ni, agak-agak apa benda yang paling kita nak buat sekali sebelum kita mati? Ramai orang yang tak fikir benda ni sebab dia rasa esok dah lagi. Ramai orang yang tak peduli pun pasal benda ni sebab dia rasa hari berlalu baik je sebelum-sebelum ni, takkan esok mati. Takkanlah esok mati. Kita tak tahu sejam kejap lagi kat mana kita. Kita tak tahu sejam lepas ni di mana kita. Barangkali sejam lepas ni kita dekat bawah, dan ahli keluarga kita bacakan doa untuk kita. Berapa ramai orang yang kita dah sayang telah Allah ambil dan pergi tinggalkan kita. Yang mana mereka hilang dan Allah Ta'ala ambil secara tiba-tiba sebelum sempat kita bersiap, sebelum mereka pergi dan tinggalkan kita. Begitu juga kita semua. Kita akan balik bertemu dengan Allah bila-bila masa. Rezeki kita, timur, barat, selesai, habis dah. Tak ada dah Allah nak bagi. Maka kita tahu pasti kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siap ataupun tidak. Apa benda nak tinggal atas dunia? Nabi sebut, idza mata bani Adam in qata'a amalahu illa min thalath. Anak Adam meninggal, 3 amalan yang semua terputus melainkan 3. Yang pertama, sedekah jariah. Sebab tu rugilah orang yang takut nak keluarkan duit untuk agama. Tabur masjid lalu, baru dia keluar duit kat ATM. Keluar duit ATM pula dalam poket, warna purple, warna biru, warna merah, warna oranye, warna hijau, warna biru. Allah, dalam satu poket ni tabung lalu, dia jadi macam astaghfirullah. Takut tarik nanti masuk warna purple. Itu cukup menakutkan. Bila masuk, Allahu Akbar. Tapi tak apa, hari tu nak belajar banyak bahasa, dia pun tarik tak tengok masuk. Tapi dalam hati duk fikir, purple dah rasa tu. Hari tu khutbah Jumaat pun dah tak sempat nak, memang dah tak faham lah khutbah Jumaat, duk fikir pasal purple. Selesai solat Jumaat, tak sempat lagi baca doa kat luar dah. Sebab apa? Nak cek poket. Sak-sak buka poket, Allah, memang purple. Itulah hari yang paling murung dalam kehidupan dia. Sebab dia ikhlas warna hijau, tapi masuk purple. Hati dia rasa, aku rasa nak jumpa siap nak minta balance. Sebab dia ikhlas RM5 tu. Masuk 100, dia rasa nak minta balance RM95 tu. Tentu kadang-kadang kita berkira-kira dengan Allah yang langsung tak pernah berkira-kira dengan kita. Kita cuba tengok kehidupan kita pada kecil sampai sekarang ni. Oh, banyak nikmat yang Allah bagi pada kita dan Allah tak pernah berkira sikit pun pada kita. Tapi selalu nak berkira-kira dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, al-ilm yang tanfa'u bi'ilmu yang bermanfaat. Sebab tu, setiap kali kalau ada advertise apa-apa benda dalam YouTube yang kita buat, selitkan kata-kata mutiara sikit, selitkan hadis sikit, selitkan ayat Quran sikit. Walaupun kita berniaga, tak ada kena mengena pun dengan benda tu, masuk sikit. Kita tak tahu video yang mana, page, post yang mana, orang baca, mungkin dia akan makin dekat dengan Allah. Kita dapat manfaat daripada ibrah hijrah dia tadi. Sebab tu rugi kalau kita tak gunakan apa yang ada pada kita ni untuk tujuan dakwah kita. Tuan-tuan, yang ketiga, Nabi kata, waladun salih yad'u. Anak salih yang mendoakan. Sebab tu, nak siapkan anak yang salih, yang pertama sekali kita salih. Kita kena salih, insya-Allah Allah Taala
hadiahkan kepada kita anak-anak yang saleh. Ini 3 perkara yang Nabi sebut. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah saya cuma nak ajak kita buat satu, kita dah atas 2 kan, yang koyak, yang dah hancur pun tak apa, boleh guna. Yang dah jadi macam ikan perkasam pun boleh. Ada sayur kangkung belacan, boleh pakai insya-Allah. Cuma saya nak minta tulis. Saya bagi masa 2 minit. Saya nak minta tulis sikit je. Sikit je tulis. Cuma 1 ayat saja. 1 ayat. Jangan tulis banyak-banyak. 1 ayat saja. Seandainya, jangan tulis lagi, buat tenang. Seandainya hari ni hari terakhir saya dalam kehidupan dunia, apa benda yang paling saya nak buat sekali sebelum saya mati? Kami dulu jawabnya macam. Dan ustaz kami kata jawapan dia sebenarnya ada 1 je. Tak apa, saya akan kongsikan jawapan ustaz tadi. Tak semestinya jawapan dia betul, tapi jawapan dia sangat. Jawapan kita tak semestinya salah. Jawapan semua betul. Kerana itu matlamat dan keinginan kita. Saya cuma minta masa kat tuan-tuan sekalian, lebih kurang dalam 3 minit. Boleh insya-Allah 3 minit. Seandainya hari ni hari terakhir saya dalam kehidupan dunia ni, apakah benda yang paling saya nak buat sebelum saya meninggal dunia? Semua dah tulis ya? Tak tahu. Dah tulis tak apa. Saya bagi kat saya. Semua pegang masing-masing. Belum, masa tak habis lagi. Ada lagi 2 minit lagi. Last minute ni tuan-tuan. Okey, insya-Allah masa dah tamat. Saya minta wakil boleh? Siapa yang nak baca? Daripada apa yang dia tulis? Siapa? Muslimat atau muslimin? Seandainya hari ni hari terakhir saya atas dunia ni, apa benda yang paling saya nak buat? Sebelum saya mati, kalau saya tahu hari ni saya mati, kalau saya tahu saat dan ketika ni saya akan mati, apa benda yang paling saya nak buat sebelum saya tinggalkan dunia? Ada siapa-siapa? Boleh wakil? Siapa nak baca? Nak suruh baca semua tak habis kita? Saya baca dululah. Masya Allah. Saya tak tulis sebab tak ada pen, tapi saya ingat apa yang saya nak buat. Baik, Masya Allah. Kalau esok saya mati, saya nak taat perintah Allah dan buka Akademi Al-Quran Kaduk. Masya Allah, amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima niat Kaduk. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih. Ada siapa-siapa lagi? Okey, Masya Allah. Ini nak baca. Kita aminkan. Ketika peperangan Uhud, Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu dan Sayyidina bin Abi Waqqas. Sayyidina Abdullah bin Jahsh tarik Sayyidina Sa'ad. Sebelum mula perang Uhud, dia tarik Sayyidina Sa'ad pergi belakang. Dia kata, wahai Sa'ad, jom kita doa. Aku doa kau amin, kau doa aku amin. Maka Sayyidina Sa'ad kata, aku mulakan doa. Kata Sayyidina Sa'ad, aku mula doa. Bila aku doa, aku kata, ya Allah, ketemukanlah aku dalam peperangan di satu orang yang akan berlawan dengan aku. Kekuatan dia begitu kuat sehingga aku mengalah. Aku membunuh dia sehingga aku memenangi harta rampasannya.
Abdullah bin Jahsh kata amin. Tiba masa Abdullah bin Jahsh pula doa, ya Allah, ketemukanlah aku dengan orang yang kuat, hebat lawannya. Kemudian dia tikam aku, dia potong hidung aku, dia potong telinga aku, dan aku syahid dalam peperangan ni. Dan aku bertemu dengan kau di akhirat nanti. Ya Allah, kau tanya pada aku, mana telinga kau? Aku akan jawab ketika itu, wahai Allah, aku telah bagi untuk agama, aku telah bagi untuk cinta engkau dan Rasul. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku kata amin. Dan demi Allah, doa Abdullah bin Jahsh jauh lebih baik daripada doa aku. Dan kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, selesai peperangan Uhud, aku melihat telinga, hidung Abdullah bin Jahsh digantung di atas pokok. Dia syahid seperti mana yang diminta dalam doa. Sebab tu kita baca, kawan-kawan kita semua, sahabat-sahabat kita dengar, kita amin ya. Semoga apa yang dibacakan tadi Allah Ta'ala sempurnakan insya-Allah. Ada siapa-siapa lagi wakil nak baca insya-Allah? Assalamualaikum. Okey. Tak ada. Atau ini pegang juga. Okey, assalamualaikum. Seandainya hari ini adalah hari terakhir saya, saya tahu saya akan mati. Satu perkara je saya mohon, saya nak minta maaf pada semua, sebab saya tak nak nanti ada orang akan menuntut apa-apa pada saya di padang mahsyar kelak, sebagaimana saya juga tak akan menuntut apa-apa pada orang lain juga. Amin, 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 amin. Masya-Allah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima insya-Allah. Siapa lagi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu ada yang nak baca? Kita seorang lagi ya. Insya-Allah. Seorang lagi. Masya-Allah. Seandainya saya Saya pegang. Seandainya hari ini hari yang terakhir dalam hidup saya ingin mendirikan sebuah masjid. Masya Allah. Amin. Amin. Moga Allah Ta'ala mudahkan. Jazakallah khair. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu semua. Kita semua ada impian, keinginan kita, dan pasti kita semua akan mati. Pasti kita semua akan mati. Sama ada matlamat ni disempurnakan ataupun tidak, kita pasti akan mati. Suatu dulu masa kami tanya, ustaz ni tanya pada kami, apa benda yang terakhir yang kalian nak buat kalau kalian tahu kalian mati hari ini? Ramai yang jawab macam-macam. Kami semua jawab, budak-budak. Ada yang kata, ustaz, saya nak khatam Quran hari ini. Sebelum saya mati, saya nak mati dalam keadaan saya bawa balik 30 juzuk pada Allah. Ada orang yang kata, ustaz, saya nak balik jumpa mak ayah saya nak minta maaf kepada mereka kerana banyak sangat salah dan tak ada kesempatan untuk saya minta maaf kepada mereka. Kehidupan yang saya hidup di dunia ini dibina atas air mata mereka, tapi saya tak sempat nak bahagiakan mereka. Ada yang kata, ustaz, saya nak sedekah banyak-banyak. Ada yang kata, ustaz, saya nak itu, saya nak ini. Ustaz tu tak cakap apa. Sampailah di hujung sehingga semua pelajar senyap. Tak ada siapa jawab. Ustaz tu kata, Masya Allah, semua jawapan tu betul dan semua jawapan tu sangat baik. Cuma sebenarnya satu jawapan yang paling tepat. Seandainya hari ni hari terakhir kita atas dunia ni, sepatutnya kita akan kata, saya tak akan buat apa-apa lagi dah. Kerana apa yang saya nak buat tu, saya sedang buat sekarang. Kerana saya orang yang hidup, hari-hari saya adalah hari-hari terakhir dalam kehidupan saya. Apa yang rasa nak buat, nak minta ampun, minta maaf pada orang, hari ni minta maaf, minta ampun pada orang. Kalau hari ni abang nak bina masjid, hari ni abang nak ikhtiar usaha dah macam mana nak bangunkan masjid. Kerana benda mati inilah benda yang langsung kita tak akan dapat jangka bila. Itu guru kami pesan, saya tak akan buat apa-apa lagi lah, melainkan apa yang saya nak buat tu, saya dah buat hari ni. Dan saya berusaha untuk buat hari ni. Kerana saya hidup, hari-hari saya anggap hari yang terakhir dalam kehidupan saya. Orang yang tahu hari ni dia nak mati, tak ada masa dia nak merajuk-merajuk. Orang yang tahu hari ni dia hari terakhir di atas dunia ni, tak ada masa dia nak mengamuk. Orang yang tahu dia ni hari terakhir dalam dunia ni, tak ada masa dia nak maki mencarut pada orang.
Orang yang tahu yang hari ini hari terakhir dalam kehidupan dunia ni, tak ada masa nak tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masa nak tinggalkan solat. Tak ada masa tak tutup aurat. Tak ada masa untuk dia tak buat dakwah. Kerana sisa kehidupan Nabi untuk dakwah. Sisa kehidupan Nabi untuk melihat umat ni mengenal Allah. Orang yang tahu akan hari terakhir, yang bersiap untuk hari terakhir, orang tu tak akan mensia-siakan walaupun sedetik daripada kehidupan dia, melainkan untuk Allah sayang dan takut kepada dia. Dan inilah orang Nabi SAW. Inilah para sahabat. Semoga kita peroleh manfaat insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Putra As-Sahab Haizam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sangat Ustaz atas kehadiran Ustaz untuk pertama kalinya. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi nanti kepada siri-siri berikutnya. Kerana kalau kekurangan zahir itu kita boleh bersih dan cucikan, bagaimana untuk dalaman. Jadi kita perlu sental hati kita, kita perlu bersihkan jiwa kita supaya senang untuk nur cahaya itu ataupun hidayah kekal dan taufik itu sentiasa bersama dengan kita. Dan kita sentiasa doakan moga-moga lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat saya. Baligh anni walau bi ayah, sampaikanlah daripada aku lebih besar walaupun satu ayat. Mungkin yang kita dapat itu tidak banyak, tetapi mungkin orang yang kita sampaikan itu lebih banyak daripada kita. Jadi saya ambil sedikit masa Ustaz. Kita ingin memaklumkan bersempena dengan program bersama nanti insya-Allah saya dengan sahabat Fadil atau lebih dikenal dengan Kadok. Okey, nampak ni Ustaz. Okey. Saya dengan sahabat insya-Allah Kadok Akademi, kami akan sama-sama membantu yang lain di bawah platform kebajikan. InsyaAllah saya maklumkan dan insyaAllah ini adalah antara mukjizat ataupun ilmu yang kita harus sampaikan kepada mereka yang lain. Dan insyaAllah target kita, saya sedang pegang satu mushaf Ustaz Al-Fatih daripada sahabat kita, yang mana di dalam ini mendapat kelulusan KDN dan ada beberapa sisipan ilmu lain, terjemahan, asbabun nuzul dan hadis-hadis yang berkait. Kita ingin membuat program wakaf Al-Quran dan insya-Allah juga program wakaf Quran. Insya-Allah, tapi bukan wakaf saja, kita akan hantar tenaga-tenaga pengajar Ustaz. Bersama dengan misi kita nanti, kita akan fokuskan kepada Sabah, Sarawak insya-Allah. Borneo. Saya sendiri, ibu saya daripada Tuaran. Alhamdulillah ayah saya daripada Negeri Sembilan. Dan sahabat saya Kadok pun rasanya mix juga. Ustaz pun membesar di Sarawak saya. Berapa tahun Ustaz? 15, 14. 14 tahun Ustaz di Sarawak. Jadi kalau di Malaysia kita ada kilang, betul tak? Kilang proses, kilang apa penerbitan, kilang untuk apa mushaf. Tapi di Borneo rasanya ada ke tidak? Tak ada tuan-tuan. Jadi they kena hantar ke sana by shipping atau kargo. Dan di situlah kita perlukan untuk kita semarakkan lagi ilmu ini supaya disampaikan insya-Allah di bawah program kebajikan yang kita akan anjurkan bersama dengan Kadok Akademi. Kami akan war-warkan nanti dan doakan moga-moga sebab daripada program ini Allah akan mudahkan insya-Allah dan lebih ramai yang akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi saya rasa saya mewakili sahabat saya Kadok Akademi mengucapkan sekali lagi Ustaz, jazakumullah khairan jazak atas kesudian Ustaz bersama dan kita alu-alukan lagi insya-Allah kali kedua, ketiga rasa tak puas Ustaz. Cuma nanti insya-Allah mungkin
kita akan pergi ke beberapa tajuk yang lebih dalam. Kerana Ustaz Al-Fadhil Ustaz ni dia sebenarnya adalah baru habis master Ustaz di bidang akademik sains Ustaz. Cuma insya-Allah akan sambung PhD lah. Amin. Amin, doakan. Amin. Dan masa sama seorang pendakwah yang kita dapat anak muda pelapis lah, yang akan orang kata di medan dakwah ni. Jadi insya-Allah kita doakan sangat-sangat moga anak muda yang ada semangat ni, yang ada kelulusan kita namakan profesional ustaz, dapat ke depan lebih jauh supaya mereka ni menerokai, supaya mereka ni mewarnai dunia dakwah kita. Mereka inilah lebih selayaknya. Kami ni hanya pemudah cara saja. Sebab kami ni orang kata dapat melukut di gantang Ustaz. Melukut tepi gantang saya pun dah okey dah. Dapat tempias-tempias pun alhamdulillah. Jadi saya harapkan kalian-kalian yang ada bakat, ada platform, boleh menggunakan kebaikan. Mana tahu inilah yang menjadi asbab kita untuk mendiami tempat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Jadi tangguh dulu majlis dengan tasbih Barah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahim Wal Asr inna insana fi khusr lil ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita bagi ke Ustaz. Kita ada serahkan kepada Ustaz sampel insya-Allah. Ini adalah naskah pertama yang kita dapat semalam. Masya-Allah. Allahu Akbar. Siapa beri? Allah. Bila dia tu? Early celebration. Silakan. Orang nak buat kerja lain, dia nak buat kerja lain. Aduh. Sekejap abang bagi laluan sikit. Ada kamera kat belakang apa semua. Ustaz, terima kasih hari ni sebab sudi datang mengajar. Harap Ustaz sudi datang lagi. Kita memang nak jadikan tempat ni untuk medan dakwah. Kita cari dunia akhirat, kita cari dunia, kita cari semualah. So saya cuba apa yang kita boleh cuba. Masya-Allah. Allah mudahkan semua. Boleh Ustaz? Insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Alright. khair. Ni apa cerita ni? Lain orang buat. Kita bagi. Terima kasih. Insya-Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak. Kita minta Ustaz apa? Doakan. Selamat boleh Ustaz. Oh, Ustaz baca doa boleh. Maaflah Ustaz. Ni benda yang saya pun tak tahu apa berlaku sebenarnya. Ni rezeki. Rezeki alhamdulillah. Okey. Dia dalam dunia ni yang disebut apa nama? Rizqul Karim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim ni benda yang paling mahal. Keampunan Allah dan rezeki yang mulia. Amin ya Rabb. Allah Ta'ala terima insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم إياهم في كنفك وإيمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, Kau bagilah keberkatan kepada kehidupan kami seperti mana keberkatan kepada kehidupan para sahabat. Wahai Allah, mereka berlalui kehidupan mereka dengan cinta kepada Engkau. Wahai Allah, bersama dengan sunnah Nabi SAW. Begitulah keinginan dan kehendak kami. Wahai Allah, Kau berkatilah kehidupan dan orang yang kami raih pada malam ni. Wahai Allah, Tuan Fadil, Masya Allah, dengan keadaan keberkatan berseluruh ahli keluarga beliau, hadirkanlah zuriat keturunan beliau, zuriat keturunan yang menjadi asbab kebaikan untuk agama, berdakwah, menyampaikan dakwah sehingga seluruh manusia mengenal agama ni. Wahai Allah, jadikanlah kami semua orang yang hadir
majlis ni, dalam pertemuan yang dirahmati oleh Engkau, perpisahan kami, perpisahan yang akan menjadi asbab hidayah seluruh alam, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa apa doa yang Nabi minta dalam doa Nabi itu, kami minta dalam doa kami, wahai Allah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada kami, daripada doa Nabi itu kami minta jauh, wahai Allah. Allahumma ya Rabb Muhammad unsurna ummat Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Jadi kita habiskan live kita sekarang sebab kita nak menjamu sleep. Terima kasih Ustaz. Terima kasih yang datang semua. Nampaknya kita ada macam-macam. So rezeki pada semua.